Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng. Okey, geng. Aku nak beritahu, kertas siasatan dah dihantar kepada Peguam Negara untuk didakwa. Sedang diteliti Hadi Awang, Muhyiddin Yassin, Tun Dr. Mahathir. Sekarang ni, tiga orang ni dalam dilema sekarang ni, dan Perikatan Nasional pun mereka duduk dalam berterbangan. Mereka nak pergi ke mana ni? Macam mana ni? Dah tak ada orang nak buat kerja dah ni. Sebab pasal cyber trooper mereka lari je pihak. Kan? Dia sekarang ni, kalau hampa tengok, kalau hampa tengok dekat dalam TikTok kan, TikTok banyak orang fokus. Kalau YouTube ni, Raja Petra je lah. Raja Petra dan adalah beberapa orang, dan cyber trooper totok dia pun dah tak buat kerja dah. Dah tak berusaha untuk nak mempertahankan Perikatan Nasional. Dan hanyalah adalah beberapa orang lagi yang duk berjual beli. Jual beg, mintalah derma RM10. Kami minta derma RM10 ni untuk lawan Anwar Ibrahim. So, itu je lah. Mereka dah sekarang ni, mereka takut. Takut saya kalau duit keluar, duit yang mereka duk sorok selama ni, kalau mereka pergi ambil, tiba-tiba, mereka bayang dekat budak-budak ni buat kerja sungguh-sungguh. Kalau SPRM pergi pegang budak-budak ni, kantoi nak buat pergi gambar. Jadi, duit yang mereka ada hari ni, mereka duk kena fikir untuk PRU akan datang ni. Kan? Kalau duit tu dah habis untuk tahun ni, Allah, macam mana mereka nak hadapi PRU 16 nanti ni? Kalau hampa perasan sekarang ni, mereka ni puak-puak ni, mereka sedang bergantung kepada Tun Dr. Mahathir. Sebab tu, 3 orang makhluk ni sedang didakwa atas hasutan. Sebab apa? Sebab apa mereka didakwa? Disebabkan kerajaan hari ini tidak menguntungkan mereka, malah mereka tak dapat jadi kerajaan, dan juga disebabkan di Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu pun tidak menyokong mereka, tidak. Macam mana? Contoh macam itu kalau hampa tengok dekat Sultan Johor. Sultan Johor pun dia dah keluarkan kenyataan bagi peluang dan bagi masa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memerintah negara, untuk pulihkan balik negara ni. Jadi apabila Sultan pun dia macam mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim, lagilah mereka geram. So mereka sentuh isu-isu Raja-Raja Melayu, mereka sentuh, mereka mainkan isu agama, bangsa dan juga raja-raja. Sedangkan kita boleh je kita sebut, no problem, kita boleh sebut soal agama, pasal bangsa, pasal Raja-Raja Melayu, boleh je sebut. Tapi hang jangan duk adu domba, faham tak? Hang jangan duk, contoh macam daripada segi agama Islam, sehingga hang mengkafirkan orang, hang syurga nerakakan orang. Lepas tu contoh macam daripada segi bangsa kan, hang duk adu domba sesama bangsa, hang duk mewujudkan perpecahan di dalam bangsa Melayu. Lepas tu pula hang duk nak pecahkan antara agama Cina kan. Hang macam mana orang cakap, duk nak buat perpecahan, hang duk nak hasut supaya orang Melayu ni benci kepada Cina. Sedangkan kita hidup di dalam negara kita ni, kita bersama-sama. Orang Melayu kerja dengan Cina, orang Cina kerja dengan Melayu. Sedangkan kita di bawah ni, kita semua okey je, tak ada bergaduh, tak ada apa pun. Siap Cina bayar gaji kita, ataupun Melayu yang bayar gaji dekat nama Cina. Tapi yang di atasmu, yang tak dapat kuasa, yang tak dapat tempat, duk adu domba, duk nak wujudkan perpecahan, duk nak bergaduh, duk nak pecahkan. Sebab mereka dah tak ada model lain lah. Mereka hanya ada model untuk berpolitik dengan main isu agama, bangsa. Dan sekarang ni dia duk sindir Raja-Raja Melayu, duk pertikai Raja-Raja Melayu sebab lantik dah. Apa dia jenis politik lah puak-puak ni. Dan kemungkinan besar untuk ketiga-tiga orang yang sedang didakwa di mahkamah ni, mungkin dalam 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, barulah kita akan tahu keputusan. Sebab biasanya kalau macam sentuh soal 3R ni, biasanya penjara kan. Tapi Tun Dr. Mahathir masuk penjara. Aduh. Okey geng, jom sama-sama kita dengar apa yang diperjelaskan oleh Iswadir Mondi. Dan last kali aku akan bagi ulasan aku. Jom sama-sama kita dengar. Alright, seterusnya. AGC masih teliti kes 3R Dr. M. Hadi juga Muhyiddin Yassin. Okey. Setelah sebulan sudah berlalu sejak polis menyerahkan kertas siasatan kepada AGC mengenai kes Datuk Mahathir, pengerusi PN Muhyiddin Yassin dan juga Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Bagaimanapun, sejak itu tiada sebarang kemaskini berhubung dakwaan bahawa ketiga-tiga mereka telah menyentuh perkara berkaitan dengan 3R. Semua kertas siasatan telah diserahkan kepada AGC, kata Ketua Polis Negara Razauddin Hussein kepada Malaysia Kini. Ini bagi memastikan sama ada timbalan pendakwa raya telah mengarahkan polis mengumpul maklumat ataupun bukti tambahan. Apabila Malaysia Kini menghubungi AGC untuk mendapatkan sumber ulasan, semua berkata perkara itu masih sedang diteliti. Sebelum ini dilaporkan Mahathir disiasat berhubung dakwaan kenyataannya terhadap institusi diraja. Pada masa itu, Hadi disiasat mengikut Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi ketika berhubung ucapan di Johor pada 26 Ogos lalu. Presiden PAS kita berucap telah mempersoalkan lembaga pengampunan mendakwa cara pemberian pengampunan tidak berlandaskan ajaran Islam.
Dalam perkembangan berkaitan, polis telah membuka 2 siasatan terhadap Muhyiddin berhubung kenyataan semasa pilihan raya Simpang Jeram dan Pulai di Johor baru-baru ini. Ini setelah Perdana Menteri memberitahu pengundi fatwa haram untuk mengundi calon PH. Kes disiasat di bawah Akta mengenai 3R di bawah Seksyen 505B Kanun Kesiasaan. Muhyiddin kemudian mendakwa ia hanya kiasan dan kenyataan diambil di luar konteks. Pada Julai lalu, polis turut membuat kesiasatan terhadap pengurusi DAP Lim Guan Eng kerana kenyataan yang didakwa menyentuh 3R. Dia kemudian mendakwa pihak tertentu telah memutarbalikkan ucapannya. Tiada perkembangan mengenai kes siasatan ini juga. Sementara ini, Menteri Besar Sanusi, satu-satunya tokoh berprofil tinggi yang dihadap ke mahkamah dan akan dihadapkan ke mahkamah di bawah Akta Hasutan pada Sultan, dan kes tersebut akan dibicarakan bermula daripada Januari atau Februari. Baik. So, adakah perkara ini akan dibawa? Adakah mereka akan didakwa? Berkemungkinan besar ya. Sekarang ini dia terpulang kepada AGC sama ada nak meneruskan dakwaan tersebut atau tidak. Tetapi kalau ikut daripada how easy it is actually, betapa mudahnya untuk nak didakwa dalam kes-kes sebegini berkaitan dengan Akta Hasutan ini, sebenarnya tak lepas. Hadi tak lepas, Muhyiddin Yassin tak lepas, even Mahathir sendiri pun berkemungkinan besar tak lepas dalam kes ini. So, sama ada mereka akan diteruskan atau tidak dakwaan tersebut, saya rasa masih lagi menunggu, mungkin masih lagi AGC masih lagi mengumpul bukti-bukti dan berkemungkinan akan didakwa dalam masa yang terdekat. Baik. So, balik kepada cerita kepada Perikatan Nasional itu sendiri, tuan-tuan. Now, dinamika kepada Perikatan Nasional sekarang ini dan juga perkara yang sekarang ini dikenakan kepada pembangkang, apa tujuan dia? Tu poin saya nak bawa. Apa tujuan dia? Kenapa dakwaan fitnah saman ini berlaku? Yang pertama, kita kena faham bahawa sekarang ini apa yang pembangkang cuba wujudkan adalah ketidakstabilan. Apa yang pembangkang wujudkan adalah ketidakstabilan. Pembangkang tidak bercerita tentang polisi, berbahas tentang polisi, membentang ataupun menentang mana-mana polisi, kecuali di dalam Dewan Rakyat. Pun soalan-soalan mereka bagi saya agak tak sampai ke level pembangkang yang sepatutnya. Kenapa? Sebab sukar untuk mereka nak attack government of the day kerana kebanyakan masalah yang ditimbulkan itu diakibatkan oleh mereka sendiri. Mereka tahu kalau mereka attack, mereka akan kena. Itu yang pertama. Jadi mereka resort kepada 2 perkara. Pertama, fitnah. Tuan-tuan dengar ucapan Sanusi sendiri. Dia banyak berkisah kepada fitnah sehingga dia disaman oleh Tan Sri Vincent Tan, disaman oleh Amiruddin. Kan, saya mesej Amir tadi, saya kata, Amir, teruskan saman. Dia kata, lawan, tetap lawan. Dia tak kata macam tu lah. Ya, kita akan teruskan, dia kata. Amir, Menteri Besar Selangor. Saya kata, jangan give up. Jangan berhenti, teruskan. Kita kena teruskan saman tersebut. Ya, dia akan teruskan. Point is sekarang ini, tuan-tuan, kita nak bagi tahu. Dalam keadaan sekarang ini, mereka terdesak. Terdesak sebab apa? Dana yang mereka agung-agungkan dan banyak sebelum ini disekat dalam pelbagai cara. Saya boleh sebut tentang Malaysia Airlines. Saya tak kata dia berkaitan dengan Muhyiddin. Tetapi saya kata, tuan-tuan fikirlah sendiri apa yang saya maksudkan. Poinnya adalah, disekat di situ, didakwa, ditangkap, kemudian ada yang sekarang ini diburu, termasuk menantu Muhyiddin Yassin. Kemudian ada sebilangan-sebilangan dana-dana tersebut sudah mula kekeringan. Dana-dana mereka sekarang ini sudah mula kekeringan. Kekeringan disebabkan oleh apa? Kekeringan disebabkan oleh, yang pertama, mereka tak berani. Dana yang dah disembunyikan itu, yang dah dilebur dan dilebur itu tak berani nak dikeluarkan kerana pihak berkuasa is on their toes sekarang ini menghidu kat mana wang-wang the money trail itu sekarang ini muncul. The moment money trail itu muncul, dia mula akan masuk dan mula akan melakukan siasatan. Terbaik tadi Malaysia Airlines lah, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kan bahawa Datuk Seri tersebut telah ditahan di bawah AMLA, Akta Penggubalan Wang Haram. AMLA itu pada tahun 2020 ni, tuan-tuan. 2021 ialah dia dapat pada Disember. Tetapi permohonan kepada lesen My Airline tu bukan dia buat baru Disember 2021. Permohonan itu dia buat sebelum itu. Pada tahun 2020 dia dah mula buat permohonan.
Jadi bila 2020 dia dah mula permohonan, kelulusan pada 2021, persoalan utama dia, kita, dengan skandal tersebut, dengan keadaan company tersebut, siapa benefit? Dan sekarang ini, Datuk Seri itu ditahan dan disiasat di bawah AMLA. Berkemungkinan, sekali lagi, saya kata skandal. Semalam kita cerita Golden Sack. Roger Ng dibawa balik, tuan-tuan. Yang buat rundingan dengan Peguam Muhyiddin Yassin dibawa balik sekarang ini nak mendedahkan skandal yang dia kata tak mungkin tak ada pun. Mungkin dia tak pernah cakap pun, dia akan dedahkan. And dia akan bawa balik benda yang berkaitan. It will haunt back. Dia akan menghantui kembali, terutama Muhyiddin Yassin dan juga Perikatan Nasional. But of course, PAS akan kata kami tak tahu dan kami berlepas diri. Itu sebab kenapa, kalau tuan-tuan perasan, kenapa PAS mula berpelukan dengan siapa, tuan-tuan? Atok. Mereka tahu minyak mereka di dalam Bersatu dah nak habis. Fulus fi dunia wal mampus fi akhirah mereka dah habis. Walaupun tahniah kepada Nik Amal lah dapat Alphard hari ni kan. Tahniah lah kita ucapkan kan. Oda air bersih dapat Alphard Alhamdulillah. Alhamdulillah, unta merah. Alhamdulillah, Syekh. Tapi dana tu dah mula kekeringan, tuan-tuan. Bersatu punya akaun disekat. Dia punya kroni-kroni untuk nak menyalurkan dana-dana tu dah mula disekat. PAS mula keresahan. PAS mula keresahan atas dasar apa? Keresahan kerana mereka nak menghadapi pilihan raya. Tetapi dana dan fulus-fulus mereka mula berkurangan. Dan jangan terkejut, disebabkan oleh itu, ada di kalangan cyber trooper mereka mula kononnya menarik handbrake sebab tak puas hati dengan kepimpinan. Bukan tak puas hati dengan kepimpinan, fulus, sudah mampus. Sebaliknya kita ni, tuan-tuan, tetap dekat sini. 10,000, 11,000 yang menonton kita tetap dekat sini. Alhamdulillah. Sokongan tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak pernah akan lupakan. InsyaAllah. Kita kena ingat perjuangan kita ni untuk apa, tuan-tuan. Kita nak negara yang lebih baik. Saya menyokong kerajaan Madani ini bukan kerana saya menyokong kerajaan Madani. Kerana saya percaya bahawa Perdana Menteri kita dan juga barisan kepimpinan beliau mampu membawa perubahan yang telah dirosakkan oleh mereka-mereka yang ada sebelum ini, terutama yang mereka memerintah selama 33 bulan itu. Kita tahu bahawa PMX ni boleh. Tetapi yang paling penting, kita kena sabar, kita kena turut sama berusaha, bantu sebaik mungkin. Okey geng, Alhamdulillah kita dah bersama dengan Iswadi dan kita dah dengar, kita pun faham jangan duk pecah belahkan antara bangsa dan juga rakyat-rakyat di dalam negara kita. Sedangkan kita hidup di dalam negara kita ni Alhamdulillah sesama bangsa India, China, Iban, Kadazan. Okey, tak ada masalah apa, tak ada bergaduh, tak ada apa. Depa hak di atas lebay-lebay pimpinan parti ni disebabkan gila kuasa dah tak tahu, depa dah tak ada hujah, depa nak berpolitik menggunakan apa isu ekonomi ke, apa perancangan, apa kalau depa dapat memerintah apa yang mereka akan buat ke apa, tak ada pun. Mereka duk mainkan isu agama bangsa, tanah Melayu tergadai lah, ini Islam terancam lah, itu macam-macam mereka duk main benda-benda yang mewujudkan prasangka buruk, sedangkan tak berlaku pun semua tu geng. Tu mereka duk kata apa, Cina dah tawan dah ni apa nama tanah Melayu ni apa semua. Cuba pergi tengok balik tanah-tanah kan yang diperintah oleh parti PAS, apa yang dah berlaku. Kelantan 33 tahun dapat tanah bukan main bosang air untuk musangking. Hang kata hang anti Cina, hang anti DAP, kapi harbi, kapi itu, kapi macam-macam. Tapi apabila untuk menguntungkan hang kan, kalau macam Cina syarikat tu dapat bagi duit ke hang apa, bukan main jilat lagi hang, bukan main bangga lagi dengan kejayaan Cina tu dekat negeri hang. Sedangkan cuba ni kita tak mau resis, tak mau apa, cuba kita berfikir di luar kotak ataupun kita berfikir kerja secara mudah. Okey, hang kerajaan negeri, hang ada modal, kita tahu kerajaan negeri memang ada duit punya, walaupun duit sikit ke banyak ke, dia ada duit. So hang ada tanah, jadi hang sediakan benih pokok, hang sediakan apa-apa hak perlu, pam air ke, piping ke, apa ke semua. Dan hang ada backhoe, hang punya duit ke apa, hang punya kenderaan untuk nak samakan tanah, ratakan tanah apa semua ni. And then hang hanya cari orang-orang Melayu yang nak bekerja di bawah kerajaan negeri. So orang Melayu yang pi tanam, orang Melayu yang pi cangkul, orang Melayu yang buat semua tu. So hasil jualan pokok musangking tu akan dapat dekat Cina ke akan dapat dekat orang Melayu?
ataupun akan dapat dekat kerajaan negeri ke, ataupun akan dapat dekat orang lain. Nak abang pergi kat hampa, itulah yang dibuat oleh kerajaan negeri Selangor. Aku pernah pergi dekat Sungai Besar, dekat antara sepadan dengan Perak kalau tak silap aku pergi, dan pak cik ni memang bagi tahu dekat aku, kawasan ni kawasan sawit kerajaan negeri. Lepas tu ada kawasan, kalau tak silap, kawasan pokok cempedak, ada tanah yang disewakan oleh kerajaan negeri, dan cara-cara yang macam itulah dapat menjana pendapatan di negeri Selangor. Tanah besar semua luas, kita manfaatkan tanah tu. Walaupun di atas tebing bukit jauh dengan rumah-rumah orang, tapi apabila manfaatkan tanah tu, rakyat yang pergi buat kerja, kerajaan bayar gaji dia. So, sekarang siapa yang untung? Rakyat pun untung dan kerajaan negeri pun untung. Tak perlu pakai bangsa-bangsa lain, Cina pajak tanah ke apa, tak perlu. Ini direct kerajaan negeri yang buat duit. Jadi itulah, apabila kita ni melantik bukan ahli-ahlinya, bukan orang yang bijak mengurus, orang yang tak tahu apa, hanya semata-mata sebelum ni dia duk melalak, dia duk menjerit takbir, 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 takbir. Yalah, bila dia dah menang, apa pun dia tak tahu nak buat. Sedangkan waktu duk tengah berkempen, bukan main lagi. Saya tawarkan tubuh badan kita, saya ini untuk rakyat. Saya ni tawarkan tubuh badan saya ini untuk berkhidmat kepada rakyat. Saya infakkan diri saya ini, tubuh badan saya ini untuk berkhidmat kepada rakyat. Ini semua hipokrit ya. Kan? Dari mana orang-orang Cina kan? Ada beberapa orang ahli parlimen, teman-teman, wakil rakyat sekencan. Dia walaupun kita boleh tengok, walaupun kerajaan negeri, dia tu adun di bawah kerajaan negeri, hanya peruntukan RM500,000. RM500,000 je, tapi dia ni apa yang dia buat lebih daripada orang-orang lain buat. Sebab apa? Sebab dia pun dulu dia tak bisnes apa pun, dan apabila dia menjadi wakil rakyat, dia perlukan duit. Dia jual, dia bernega, dia buat online, pelbagai dia buat untuk dia nak jana pendapatan. Sehingga kan dia buat tar, dia pakai duit dia sendiri. Dia bubuh jalan tar dengan duit dia sendiri. Duit peruntukan dah habis. Untuk tahun depan barulah dia boleh dapat balik peruntukan. So dia pakai duit dia sendiri untuk buat jalan tar untuk rakyat tempat dia. Sebab tu tahu mana hampa hina Cina tu, hampa hina DAP, hampa hina, tapi rakyat dia ingat dia. Sebab tu rakyat dia undi dia. Jadi itulah, kalau boleh jangan lembek, jangan malu, jangan memalukan agama Islam. Nak buat apa, jangan memalukan. Hampa bukan main gigah tepuk meja apa semua, lalas apa pun tak ada, rakyat duk maki hampa ya. Rakyat duk maki hampa. Lepas tu bila video tu viral, pum, kena dekat pihak kerajaan. Sedangkan rakyat orang yang buat video hentam hampa tu untuk hampa, lalas terkait dengan kerajaan perpaduan. Sedangkan ini cara pimpinan Perikatan Nasional punya cara ni. Semua nak harap bantuan, semua nak harap orang hulung. Orang dah suruh pergi berunding sampai lah duk. Tak pergi berunding pun sampai sekarang. Jadi orang kata inilah politik gila kuasa. Cuba hampa tengok kan. Kalau kerajaan hari ni, Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi, menguntungkan hadiah wang apa. Teruk macam mana pun peluk cium mulut semua ada. Disebabkan hari ni tidak menguntungkan puak-puak ni, puak-puak Hadi, puak-puak Din Tompok dengan apa tu Dr. Mahathir. Sebab tu dia pecah-pecah hina kawan-kawan. Oh, kata kawan ni lawan Quran, kawan ni menentang Islam, kawan ni itu, kawan ni macam-macam dia hentam. Sebab apa? Sebab dia tak menguntungkan pihak dia. Cuba kalau macam menguntungkan pihak dia. Oh, inilah perpaduan ummah. Inilah demi syurga dunia, syurga akhirat. Jadi itulah seperti mana yang Iswadi Moni cakap, apa-apa isu yang depa nak mainkan, yang depa nak hentam kepada pihak kerajaan, kena balik kepada pihak depa. Baru ni dekat dalam parlimen sebut soal telur. Lalas orang hantar balik, masalah telur tu berpunca daripada zaman hampa. Hampa yang bagi masalah telur kepada kami. So apabila Mat Sabunet menjadi menteri 2 ke 3 bulan, settle masalah telur. Sebab tu apa-apa isu yang dia mainkan semua kena balik ke atas batang hidung mereka. Macam Muhyiddin Yassin, dia duk bunyi pasal berah lah, apalah apa semua. Bila ahli parlimen Kota Melaka, dia pun sebut pasal hak yang konsensi, hak yang desain 10 tahun. Last apa jadi? And kita, of course, kerajaan mana pun yang nak akan terikat dengan bernas. So, apabila dipersoalkan balik kepada Muhyiddin koyak. Memang syok memang dia troll kau-kau kan. Dia kaitkan dengan anak dan juga menantu tu. Jadi itulah hujah mereka untuk mereka nak hentam kerajaan dengan tak lain tak bukan dengan fitnah, adu domba, menipu. Kalau dia menipu ahli parlimen di dalam dewan tu saja tak apa, ni dia menipu rakyat tu. Dia menipu kau-kaunya. Last bila dijawab oleh pihak kerajaan, senyap.
tukar tajuk lain pula, cari isu lain pula. Jadi itulah untuk live, untuk soal duit. Hampa percaya tak? Aku sangat-sangat percaya. Perikatan Nasional memang ada duit. Percayalah Perikatan Nasional, teman-teman Muhyiddin Yassin, dia memang ada duit. Hanya dia tak berani nak ambil duit tu je. Dia pergi ambil duit tu, Allahu Akbar, SPRM, CCTV sekeliling mereka. Kalau betul-betul dia berani, dah lama dah dia pergi potong mangga kontena, dia pergi ambil dah duit-duit tu. Ataupun dia tak ambil lagi hak yang komisen daripada syarikat-syarikat, hak yang dapat projek bilion ni. Dan sekarang ni, cuba hampa tengok, bila macam mereka dah ada krisis duit kan, Allah. Cyber trooper mereka pun mereka dah tak mampu bayar. Dan kena ingat, mereka ajak cyber trooper, mereka ajak penyokong-penyokong mereka ni dengan duit. Apabila mereka dah tak ada duit, mereka tak boleh duk nak bagi duit, cyber trooper lari. Cuba hampa tengok sebelum ni, bukan main lagi cyber trooper 24 jam duk buat lain, duk fitnah macam-macam, duk adu domba macam-macam. Sekarang hampa pergi cari. Hampa pergi cari yang mana yang duk buat live sampai pukul 3-4 pagi. Aku duk cari tak ada, sampai pukul 11, sampai pukul 12 yang tu. Tak ada dah orang nak buat kerja overtime. Jadi apabila daripada awal diasuh dengan duit, tak ada duit, mereka tak buat kerja. Jadi daripada pihak aku, Alhamdulillah, daripada pihak aku, daripada pihak Iswadi, Alhamdulillah, kita dah buat video, kita hasilkan video, Alhamdulillah, sekurang-kurang ada juga pendapatan daripada YouTube. Dan janganlah tekan iklan. Kalau iklan bawah daripada 10 saat tu, tak payah tekan. Jadi Alhamdulillah kita dapat berusaha. Contoh macam aku, daripada aku mula pakai handset Oppo kecil, dah pecah skrin, Alhamdulillah aku dapat upgrade. Sebelum ni aku tak pandai edit. Aku edit sikit untuk apa? Untuk aku nak menceriakan lagi video-video. Jadi Alhamdulillah aku tak pernah dapat 1 sen ataupun 0.11 sen daripada Pakatan Harapan kah, daripada PKR kah, daripada parti-parti mana, aku tak pernah dapat. Sebab kalau hampa tengok, aku tak pernah pakai baju daripada Pakatan Harapan. Sebab aku tak join pun aktiviti apa-apa. Sebab kita tak, contoh macam aku pergi duduk berkemah mana-mana, okay, of course lah, mereka bagi duit poket RM20, RM30. Macam member aku hak baru ni, waktu PRN ada orang kita tegak-tegak kan, bukan member. Kita pun tengok dah pakai baju merah je, kita pun tegak dia. Kan? Jadi tanya ada dapat tak? Dapatlah RM20, RM30 kan. Yang penting dia pergi pasang bendera dapatlah RM50. Yang penting dia ada syarat kau. Kalau macam mereka pasang 200 batang bendera, baru mereka dapat RM100. Jadi okeylah, itu salah satu sumber pendapatan mereka juga. Tapi kalau hampa perasan, aku tak pernah pakai baju merah kan, biru kan, aku tak pernah pakai. Sebab apa? Aku kurang. Aku semua di dalam alam maya. Aku dengar apa pun semua di dalam alam maya, aku baca pun dan aku sampaikan kepada hampa. So Alhamdulillah kita tak bawa fitnah-fitnah. Sebab aku ni seorang yang jenis suka mendengar dan juga mengetahui dan ambil tahu. Dan sekarang aku bercakap. Tak ada, Alhamdulillah buat masa ni, tak ada yang aku keluarkan kenyataan fitnah dan aku diambil tindakan apa. Alhamdulillah, memang tak ada buat masa sekarang. Jadi itulah sebab sikit perkongsian daripada pihak aku. Alhamdulillah lah, seperti mana yang Iswadi Morning cakap, kita ada kerja yang hakiki kita. Ni untuk video-video ni Alhamdulillah kita nak sampaikan, kita nak bagi tahu semua orang. Kita nak setiap ucapan kita ni sampai supaya orang dapat berfikir, orang dapat ambil tahu dan orang dapat menilai. Jadi itulah kan, kita boleh tengok walaupun sekarang depa dah kurang kan. Depa hanya bila contoh bila ada ceramah, bila ada event, barulah depa buatlah ramai-ramai apa semua. Ada Tin Milo. Tin Milo tu untuk lawan Anwar Ibrahim. Jadi itulah satu lagi aku nak pesan untuk pimpinan parti, kalau contoh macam orang-orang macam aku yang duk hasilkan video yang content creator, kalau ada orang-orang di bawah ni dulu depa hentam kita, lepas tu tiba-tiba depa lompat, depa bersama dengan kita, okey, kita raikan. Tapi kena ingat, jangan bagi sesuatu jawatan pun kepada dia. Sebab dulu dia pernah bersama dengan kita dan dia khianat kita, dia belah piduk dengan orang lain. Bila dia dah cemui, dia dah bosan, dia dah tak boleh buat duit, dia dah bosan duduk belah sana, dia main lompat, main duduk bersama dengan kita. Itu orang kena jaga-jaga. Sebab pengkhianat senang sangat dia nak khianat orang. Pengkhianat dia takkan khianat sekali dua kali. Of course dia akan khianat sampai dia puas. Itu orang-orang bawah. Ni orang-orang atas lagi ya. Hang lompat pergi mampus lah dengan hidup hang kan. Kalau hang nak sokong, okey sokonglah. Tapi kalau untuk kami nak meraihkan hang, bagi jawatan kat hang, sorry to say. Itulah pesanan aku kepada kerajaan hari ini. Okey, terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Jangan jadi walaun, jangan jadi malaun, jangan jadi pecacai parti politik. Berfikir di alam bumi yang nyata dan buatlah tindakan, buatlah pilihan yang terbaik. Nilai, ambil tahu setiap parti politik ni
bekas totok PAS duk usung bendera PAS ni, duk daripada duk kayu berska sehinggalah duk bawa motor duk usung bendera PAS. Dan apabila aku start ambil tahu betul-betul pasal politik, aku dapat nilaikan setiap parti-parti politik, aku memilih untuk bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih banyak. Boleh subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak hang, pak hang, tok hang. Assalamualaikum.